datangkan idea kepada manusia bahawa apa yang Allah ada tu magnificent. Apa yang kita ada ni sangat tidak signifikan. Dan Allah datangkan benda itu dalam bentuk mustamir. Anggapan manusia bila melihat mukjizat-mukjizat besar ini, anggapan mereka, ui, kita disihir terus menerus. Disihir terus menerus. Sedangkan mereka menolak. Ayat ketiga, mereka menolak mukjizat-mukjizat itu kerana hawa nafsu mereka. Dan Allah bagi tahu kullu amrin mustaqir. Setiap apa yang Allah buat, benda tu sudah tetap. Benda tu sudah tetap. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar. Dan kami datangkan kepada mereka kisah-kisah Nabi terdahulu, ataupun kami datangkan kepada mereka berita-berita besar. Dan apa yang ada dalam berita besar itu, suatu perkara yang cukup mencegahmu daripada buat benda yang tak betul. Dan apa cerita tu nanti akan diberitahu. Dan cerita yang dibawakan dalam surah Qamar ini diharapkan cukup untuk membuatkan manusia rasa, that's it, aku nak taat perintah Allah. Aku tak nak jadi macam kaum ini. Muzdajar, suatu yang dapat mencegah mereka. Dan inilah bentuk hikmah, bentuk pengajaran yang pada level kebat. Hikmatun balighah, pengajaran yang sempurna. Tapi peringatan itu, dia tak akan memberi faedah bagi orang yang ingkar. Malah bukan sekadar ingkar, fatawalla anhum ayat 6, fatawalla anhum, mereka berpaling dari peringatan itu. Hari di mana orang, bila mereka dipanggil pada hari itu, dia hari di mana bila dia dipanggil kepada sesuatu yang dia langsung tak nak. Khusya'an absaruhum. Waktu itu bagi mereka-mereka yang ingkar, waktu itu pandangan mereka khusyuk. Tak kala mereka keluar daripada kubur-kubur mereka, mereka keluar macam kelkatu. Dan ayat 8, muhti'ina ila da'i. Kalau dahulu mereka tak nak dengar perintah Allah, tapi ini kali, pada hari tersebut, muhti'ina ila da'i, mereka berlumba menuju kepada suara yang menyeru tu. Bila hari kebangkitan, semua keluar daripada kubur macam kelkatu, dalam keadaan kelam kabut semacam itu, bila keluar, kita tak tahu nak pergi mana, maka kita terdengar suara arahan daripada ad-da'i, daripada malaikat yang menyeru. Malaikat akan menyuruh semua makhluk untuk pergi dari kubur ke padang mahsyar. Dan itu macam ada pelbagai cara nak pergi. Sama macam kita tuan-puan dekat dunia ni, tak kala azan dilaungkan, masyarakat yang sedar dekat sekitar akan berpusu-pusu pergi ke masjid. Di mana kita nampak pemandangan ini? Di Mekah, di Madinah. Dekat Malaysia jarang-jarang ada. Kadang waktu Jumaat berpusu-pusu pergi ke satu tempat. Dan mereka pergi itu dengan pelbagai cara. Ada yang bawa motor, ada yang bawa kereta, ada yang berjalan kaki, ada yang pakai Grab. Dan bayangkan pula kalau tempat tu jauh, ada yang pergi naik jet, naik kapal terbang. Kita pergi Mekah jalan kaki ke? Tak, naik kapal terbang. Itu kan orang kaya, wong sugih. Pergi ke masjid naik kapal terbang. Dari Malaysia, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Bukan calang-calang kita ni.
sanggup naik kapal terbang nak pergi masjid. Kan? So begitulah harapnya nanti bila kita dipanggil ke mahsyar, disuruh ke mahsyar, kita dapat pergi dengan cepat. Kerana cepatnya kita nak pergi tempat berkumpul. Satu ada ulama yang menggambarkan hari Jumaat, perhimpunan hari Jumaat itu sebagai rehearsal untuk kita berkumpul, berhimpun di mahsyar. Sebab dalam seminggu hanya satu hari, satu waktu pada hari Jumaat, kita berpusu-pusu menuju satu tempat untuk ingat Allah. Maka pesan pada anak lelaki kita, pesan pada suami kita yang lelaki. Yang namanya suami itu kena lelaki. Pesan pada lelaki, manfaatkan hari Jumaat untuk ingat Allah, bukan sibuk main handphone. Allah bagi kita 1 minggu. Dan Allah tak pernah sebut tentang, jangan main handphone hari Isnin. Jangan main handphone hari Selasa. Tak. Ikutmu lah kau nak buat 1 minggu. Tapi tolong hari Jumaat. Berkumpul di masjid. Jangan main handphone. Teruk sangat manusia ni. Untuk ingat Allah hanya beberapa minit. Dia lebih suka dahulukan handphone dari Allah. Ayat 1 hingga 8 asalnya memang untuk kafir Quraisy. Sebab mereka yang menyaksikan menyaksikan mukjizat bulan terbelah tu. Bulan terbelah. Dan panduan untuk kita, kalau kafir Quraisy boleh ada sikap macam tu, apa kurangnya kita yang hidup lebih mewah, yang hidup lebih senang berbanding kafir Quraisy. Diorang pergi ke mana-mana dulu naik unta. Kita sekarang pergi ke mana-mana bukan sekadar unta, kita banyak kenderaan yang kita boleh pilih. Kehidupan kita lebih mewah berbanding kafir Quraisy waktu tu. Diorang dulu nak minum air, kena pergi Telaga Zamzam, pikul air, bawa ke rumah. Dekat rumah mana ada paip? Rumah kita, tak payah keluar pintu rumah. Pergi singki ada paip, ada kowe. Siap boleh order lagi. Dan waktu dipanggil itu, setiap orang-orang kafir sudah pun tahu. Yaqulul kafirun, berkatalah orang-orang kafir. Oh, hari ini hari yang sukar. Hadza yaumun asir. Hari ini hari yang sukar. Orang-orang kafir sudah pun tahu. Bila dia dibangkitkan, habislah kita. Habislah kita. Dan tak kala diseru, akhirnya semua manusia akan sampai ke tempat yang sama untuk diadili. Cuma kita tak tahu berapa lama masa yang akan diambil. Yang lambat akan dihalau oleh malaikat. Dan kerana itu mereka kena bergerak dengan secepat, sepantas mungkin. Mereka tak boleh lari dari arahan tu. Semua kena taat. Semua akan taat. Dan menariknya tuan-puan, dalam perjalanan tu, kita akan singgah. Kita akan singgah di Telaga Kausar. Dan di situ Nabi sedang tunggu kita. Semua orang disuruh ke satu tempat mahsyar. Tapi kita akan pergi ke mahsyar. Tapi kita singgah dulu di satu tempat. Dan di situ Nabi sedang tunggu. Kerana perjalanan jauh.
Nabi sediakan air minum untuk kita. Dan siapa yang dapat menghirup air dari telaga tu, dia tak akan dahaga selama-lamanya. Dia tak akan dahaga selama-lamanya. Bila maksud selama-lamanya, sepanjang kita di mahsyar, kita tak akan dahaga. Kita tak akan dahaga. Tapi perlu diingat, tak semua dapat minum. Tak semua dapat minum. Ada sebuah hadis dari Mulaikah, dari Asma, yang dengar dari Nabi SAW. Nabi kata, aku berada di telagaku, menunggu-nunggu orang yang datang kepadaku. Tiba-tiba, orang tu datang dari belakang. Orang tu di belakang Nabi. Dan orang tu ditangkap. Dan diusir, dijauhkan dari Nabi. Ada orang datang dari belakang Nabi, tapi orang tu ditangkap oleh malaikat dan dijauhkan dari Nabi. Sehingga Nabi kata, aku berteriak, itu umatku, itu umatku. Orang tu datang, dah dekat dengan Nabi. Tapi dia ditangkap dan ditarik. Nabi kata, itu umatku, itu umatku. Kan tadi kita kata, Nabi kan boleh bagi syafaat. Patutnya malaikat ikutlah arahan Nabi. Nabi boleh bagi syafaat. Aku minta syafaat Nabi. Nabi boleh bagi syafaat. Kenapa malaikat tetap tarik dan usir? Sampai Nabi teriak, itu umatku, itu umatku. Patutnya Nabi boleh overrule. Rupanya tidak. Tiba-tiba ada satu suara menjawab. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Mereka berjalan dengan melakukan bid'ah, maksiat dan dosa besar. Lalu Ibnu Abi Mulaikah lantas berdoa. Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina au nuftan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari berbalik ke belakang, dari berpaling darimu, atau aku berlindung dari terkena fitnah. Ada orang yang tak dapat. Allah tak kata, malaikat tak kata, dia tidak beriman. Tak. Iman tu apa yang dia percaya. Tapi orang ini, dia bukan pada level iman. Oh, okey. Tak selesa. Tak muntah. Dia muntah. Buya tolong temankan Auna. Boleh mandi dulu, okey? Lama-lama sikit. Buya, letak phone sini. Tolong temankan dulu. Dia bukannya tidak beriman. Dia cuma melakukan, dia buat bid'ah, maksiat dan dosa besar. Nabi waktu tu nampak umat dia berjalan. Nabi kenal orang Islam sebab nampak cahaya keluar dari bekas wuduk mereka. Tapi ada yang tak dibenarkan untuk minum air telaga tu. Walau Nabi panggil mereka. Tapi mereka dihalau oleh malaikat. Why? Sebab dia amalkan bid'ah semasa hidup. Mereka ni walaupun Islam,
Malaikat tak kata dia tak solat. Sebab solat ni penanda aras Muslim atau tak Muslim. Mereka solat. Ada kesan wuduk. Tapi mereka tetap tidak layak untuk minum air dari telaga itu. Sebab dia buat benda yang Nabi tak buat dalam ibadah. Malaikat akan halau mereka. So jangan sangka. Asal Islam, boleh minum. Tak. So beware terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Perkara-perkara bid'ah dalam agama. Itu bukan benda ringan, tuan-tuan. Itu bukan benda ringan. Dan dia termasuk perbuatan yang menyebabkan pelakunya tak layak minum telaga Kausar. So berdoalah agar kita dapat minum dari telaga Kausar. Jangan buat benda yang kita tak pasti. Jangan kita amal sedikit pun amalan-amalan tu. Sebab dia tak bawa pada keuntungan. Nabi mungkin tak tahu, tapi ada malaikat yang menjaga. Yaqulul kafirun, dan orang-orang kafir berkata pada hari itu. Dan hanya orang kafir yang berkata sebab dia engkar. Allah tak kata semua manusia akan cakap begini. Allah kata hanya orang yang engkar, hanya orang kafir. Dan bila sebut orang-orang engkar, dia bukan hanya non-Muslim. Tu kita perlu kenal pasti tu. Bila sebut kafir, dia bukan hanya non-Muslim. Sebab ada je orang Islam yang engkar terhadap wahyu sewaktu di dunia. Quran suruh buat macam ni, dia tak nak, dia buat macam ni. Quran suruh innamal mu'minuna ikhwatun, setiap manusia bersaudara. Dia sanggup keluar parti, buat parti lain, sanggup bermusuhan, tak nak bertegur, sedangkan sembahyang. Engkarlah tu. Tak patuh perintah Quran, tak patuh perintah Allah. Dia ikut ego dia. Kenduri orang tu tak nak pergi sebab itu orang UMNO, aku orang PAS. Dia lebih dahulukan, ini saya cakap terus terang, dia lebih dahulukan perkara dunia berbanding Quran. Quran kata jangan mengumpat, dia tetap nak mengumpat. Itu engkar. Engkar, tak nak ikut. Quran sebut macam ni, tak nak ikut. Sak karep dewe. Itu Jerman lah tu, Jerman. Dia ikut buat suka hati dia. Dan orang-orang engkar pada hari itu, mereka akan mengadu. Mereka akan berkata, apa keluhan mereka? Hadza yaumun asir. Hari ini hari yang sangat sukar. Hari itu memang hari yang dah sukar. Hari mahsyar ni. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Dalam surah Muddatsir, hari itu dah memang sukar. Hari itu dah memang susah. Tapi bagi orang kafir, mereka lebih susah. Dia lebih sukar bagi orang-orang yang kufur dan engkar. Bila kata susah dan sukar ni tuan-puan, bayangkan begini. Anda duduk flat 50 tingkat. Dan tengah-tengah malam, penggera siren berbunyi. Tanda ada kecemasan. Terbakar ke apa ke tak tahu. Tapi kecemasan. Jadi kerana anda terkejut, daripada tingkat 50,
berlari keluar, lift dah tak berfungsi, turun tangga nak selamatkan diri. Ingat nak pakai tudung? Tak ingat dah, lari je sebab takut. Takut. Nak pakai selipar, tak sempat pakai selipar, berkaki ayam je. Turun tangga 50 tingkat. Turun tangga, berkumpul dekat satu tempat. Rupanya semua orang dah keluar. Bomba dah arahkan, kumpul satu tempat. Kumpul dekat mana? Tengah-tengah padang. Kita dalam berkaki ayam. Tengah-tengah malam. Elektrik semua dah habis, out. Hujan pula. Kita pula pakai baju tidur. Baju tidur tebal ke nipis? Nipis. Dengan tudung tak pakai, apa tak pakai. Dompet semua dekat atas. Kunci kereta semua ke atas. Sebab kita panik. Sukar tak? Sangat sukar. Tengah-tengah menunggu rupanya betul. Flat yang kita duduk terbakar. Rumah kita tingkat 50. Kita hanya mampu tengok api sampai ke atas. Sukar. Bangun dari kubur. Kita ada siap dengan apa nama? Almari pakaian ke? Untuk kita pilih pakaian apa nak pakai. Semua orang bogel. Ada kasut dan selipar. Apa tuan-puan nanti meninggal dipakaikan kasut? Tak ada. Kain kapan itulah. Semua orang bogel. Berkaki ayam. Dihalau dengan api. Hadza yaumun asir. Hari itu memang berat. Lebih berat bagi orang yang kufur. Tapi bagi orang beriman, sangat subjektif. Kan kita singgah telaga Zam-Zam, bukan telaga Kausar. Hari itu menjadi mudah. Sebab susah atau mudah ni subjektif. Umpamanya kalau kita, maksud subjektif ni, kita tak boleh blanket. Kita tak boleh samakan semua orang. Semua susah. Tak. Ada orang yang dapat kesenangan, kemudahan pada hari itu. Ikut bagaimana cara hidup dia dekat dunia. Sama macam contohnya kalau kita tengok orang yang solat. Dalam satu saf tu, ada orang yang solat, dia rasa sangat payah, terpaksa ikut bapa bagi solat. Ada pula orang yang rasa seronok. Ada orang yang rasa sedap bila buat solat. Walau lama. Tapi ada orang yang solat tu 3 minit pun dia rasa lama. Tergaru-garu, batuk-batuk. Bezanya ialah tahap kefahaman dan tahap iman. Sama macam perbuatan lain, sama. Kan contohnya, motong bawang. Ibu-ibu yang memasak motong bawang, dia rasa benda tu mudah. Tapi cuba anak yang first time pegang pisau, disuruh potong bawang. Montong-montong. Muncung. Potongnya pun ala kadar. Dihentak-hentak kaki. Itulah subjektifnya keadaan di mahsyar. Ada yang rasa susah, ada yang rasa senang. Dan Allah akan jadikan hari itu sebagai hari yang mudah bagi orang beriman. Punilah mudah sehingga bila dia nak ditanya, Allah kata dah jalan-jalan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang senang di mahsyar nanti.
Moga Allah mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu ayat 9. Ui, baru masuk ayat 9. Kazzabat qablahum qaumun Nuh. Allah datangkan contoh. Contoh ada hari yang kita bakal hadapi, hari yang sukar, hari yang tak mudah bagi orang kufur. Tapi bagaimana? Cuba tengok kaum terdahulu. Setelah kami datangkan begini punya peringatan pun, begini punya bentuk mukjizat pun, diorang tak nak. Diorang tak nak ikut. Ada contoh ke? Oh, ada. Contohnya apa? Kadzabat qablahum qauman Nuh. Sebelum mereka, sebelum kamu orang kafir Quraisy, sebelum kamu orang-orang kufur engkar 2023, kadzabat qablahum, sebelum mereka telah mendustakan kaum Nuh. Kaum Nuh pernah hidup sebelum kamu. Sebelum bangsa Arab, sebelum bangsa Melayu, sebelum bangsa Arab mendustakan Nabi, sebelum bangsa Melayu mendustakan Nabi, kaum Nuh juga telah mendustakan Nabi Nuh, Nabi mereka. Dan Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Sebab Nabi Adam dengan Nabi Idris bukannya Rasul. Mereka hanya Nabi. Ada beza Nabi dan Rasul kan? Rasul dia bawa syariat. Nabi dia bawa berita-berita penting. Adanya akhirat, kenal Allah. Nabi Nuh, dia Rasul, dia bawa peraturan. Tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Itu beza Nabi dan Rasul. So Nabi SAW pula Rasul terakhir. Maka dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir, ada manusia yang mendustakan Rasul-Rasul ini. So Allah nak bagi tahu pada Nabi, ayat ini dia serampang dua mata. Pertama Allah nak bagi tahu pada Nabi, bukan hanya Nabi ditolak oleh kaum dia, tapi Nabi terdahulu juga ditolak oleh kaum dia. Dan contoh pertama Allah bawa adalah Nabi Nuh juga pernah ditolak, kadzabat, pernah didustakan oleh kaum dia. Fakadzabu abdana. Mereka mendustakan hamba kami. Wih, tuan-puan. Allah mulakan dengan pernyataan yang besar. Yang kamu tolak tu bukan orang lain. Allah guna kalimah abdani. Abdana. Hamba kami. Dan pernyataan hamba kami sebagai penghormatan kepada Nabi Nuh. Dia macam kita cakap beginilah. Bila PM kita berucap dan ada reporter tanya, Datuk Seri, macam mana Datuk Seri punya tanggapan terhadap Ustaz Nazri? Dan PM kita kata, oh itu orang saya. Wah, itu kan lain. Lain bentuk dia tu. Kalau dia kata macam tu lah, itu orang saya. Sekarang Allah bagi tahu, fakadzabu abdana, mereka mendustakan hamba kami. Dia tolak orang aku. Aku utus orang ni, mewakili aku, dia tolak. Ui. Ayat ni besar. Fakadzabu abdana. Dia tolak orang aku. Dia tolak hamba kami. Dan bayangkan tuan-tuan, jika kita reda
Kita rela, kita reda menjadi hamba Allah. Taat perintah Allah dan taat arahan dia, dan kita jauhi larangan dia. Dan Allah kata, ini hamba-Ku. Kan tadi ke atas tu, ayat sebelum ni? Oh bukan. Kuliah sebelum ni. Saya sebut tentang Ar-Rahmanir Rahim. Dalam surah Zumar, Allah sebut, Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-Ku. Allah panggil sebagai hamba dia. Sebagai yang mengaku sebagai hamba Allah, tapi tak taat pada suruhan dan masih lagi melakukan larangan Allah. Dia bukan hamba sebenar. So bayangkan kalau Allah kata, hey hamba-Ku, ini hamba-Ku. Ini hamba-Ku. Ui, itu besar nilai dia tuan-tuan. Besar nilai dia. Dan satu sudut lagi tuan-puan. Tak kala kita berhubung dengan orang lain. Katalah kita berhubung dengan opah. Kita tahu tak? Ayat 43. Kita tahu tak berapa serius hubungan opah dengan Allah? Tak tahu. Kita tahu hubungan, berapa kuat hubungan Ustazah Jaz dengan Allah. Tak tahu. Kita terserempak dengan orang dekat tepi jalan. Kita tahu tak berapa kuat hubungan dia dengan Allah? Kita tak tahu. Kita tahu tak berapa kuat hubungan Muhyiddin Yassin dengan Allah? Tak tahu. Berapa kuat hubungan Haji Hadi dengan Allah? Tak tahu. Berapa kuat hubungan Amnan Ibrahim dengan Allah? Tak tahu. Dalam keadaan tak tahu tu, bila kita nampak dia buat salah, kita kutuk dia, kita maki dia, sedangkan dalam masa yang sama, kita tak tahu kuatnya hubungan dia dengan Allah. Sehingga Allah panggil dia sebagai hamba aku. Kita sedang memerangi dengan hamba Allah. How serious? Berapa serius benda tu? Sebab Allah kata, jangan mengumpat. So, engkau tak tahu nilai orang tu di sisi Allah. Bayangkan kau sedang memburuk-burukkan seorang hamba Allah. Kau sedang memusuhi hamba Allah. Dan secara tak sedar, kau sedang bermusuhan dengan Allah. Serius? Ya, sangat serius. Jomlah kita usaha jadi hamba Allah yang sebenar. So, bila Allah kata, fakadzabu abdana, ayat ni berat tuan-puan. Dia dustakan hamba kami. Dia bermusuh dengan hamba kami. Dia tolak hamba kami. Pernahkah kita gambarkan kalau kita berdiri depan Allah, setelah Allah tunjukkan, oh ini amal kau ni banyak. Tahajud engkau tiap malam, baca Quran engkau tiap malam. Dan kemudian Allah kata, tapi sayang, engkau bermusuhan dengan hamba kami. Engkau ya hamba aku, tapi engkau bermusuhan dengan hamba yang lain. Kau tak ikut bercakap aku. Aku perintahkan kau, innamal mu'minun ikhwatun. Setiap orang beriman itu bersaudara. Kau tak ikut. Apa nak jawab? Kazzabu abdana. Dia memerangi. Ya, tolong temankan kakak kat luar ya. Ulia, temankan kakak kat luar. Kazzabu abdana. Benda ni berat buat.
Apa yang mereka kata? Wa qalu. Allah kata tadi apa? Mereka mendustakan. Wa qalu. Apa yang mereka buat? Mereka hanya cakap. Mereka hanya sebut. Orang ni, dia bukan pergi pukul Nabi tu. Dia tak rosakkan harta benda Nabi tu. Dia tak pergi letak pisau dekat leher Nabi Nuh. Dia cuma kata, dia cuma sebut, dia cuma umpat. Dia punya sebut, dia cuma guna lidah. Apa yang dia kata? Majnun, ini gila. Wasdujir. Dan dia diancam. Dia tidak guna tindakan fizikal pun. Yang Allah kata apa? Allah highlight kata-kata. Maka kata-kata kita ni tuan-puan, dia punya nilai berat timbangan dia. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Tuan-puan pernah dengar hadis. Subhanallah tamla'ul mizan. Kan, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah alhamdulillah tamla'i bainas sama'i wal ard. Perkataan Subhanallah tu memenuhi timbangan. Kita tak buat sebarang gerak kerja fizikal. Allah cuma kata perkataan. Kalimah. Kau sebut subhanallah tu beratnya memenuhi timbangan. Alhamdulillah beratnya memenuhi timbangan. Hanya sebut perkataan. Tapi lazimnya kita melihat kalimah yang keluar dari mulut kita. Ringan je. Tu tengok tu. Opah bukan tahu apa. Ui tuan-puan. Perkataan macam tu. Perkataan macam tu sangat berat di sisi Allah. Kita kritik, kita caci, kita kutuk. Ini yang berlaku. Ini Allah nak highlight. Orang dulu anggap benda ni ringan. Anggap benda ni ringan. Majnun. Gila. Ni orang gila punya kerja ni. Dan dalam apa nama ungkapan harian kita, kata-kata gila, kan, kata-kata gila itu bukannya bentuk makian pun. Bukanlah makian tertinggi. Kau ni gila lah. Tu orang gila tu, jangan ikut. Itu bukan bentuk makian tertinggi. Kita masih ada lagi level-level makian yang lebih tinggi dari itu. Sebab orang Melayu ni kalau dia memaki, gila tu masih intermediate. Kalau high level, dia tak sebut gila dah. Dia sebut nama binatang. Dia sebut nama binatang, dia sebut benda lain. Tapi kalau gila ni, ini masih sedang-sedang. Gila tu bukan maki pun. Tapi tengok, Allah kata apa? Kaum ni, dia cuma sebut Nabi dia gila. Waqalu majnunun wasdujir. Kenapa dia gelar Nabi Nuh gila? Sebab Nabi Nuh sedang buat kapal atas bukit. Kita kalau berada di situ pun, kita akan ikut kaum ni. Nabi Nuh tengah buat sesuatu yang dia tak masuk akal. Tengah-tengah padang pasir kau buat kapal, apa benda kau ni? Benda tu sangat obvious tuan-tuan. Sangat obvious. Kita pun akan ikut kaum Nuh untuk sebut Nabi Nuh sebagai gila. Sebab apa yang Nabi Nuh bawa, apa yang Nabi Nuh buat tu tak masuk akal. Kita sendiri akan lihat Nabi Nuh sebagai ini tidak siuman.
Dan menariknya, Nabi dan Rasul sepanjang zaman tidak lari daripada gelaran gila. Az-Zariyat ayat 52, Allah pernah sebut, tidak seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan setiap Rasul itu, mereka akan katakan, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Sepanjang zaman, Nabi dan Rasul ini, kalau tidak digelar sebagai sahir, tukang sihir, mereka digelar sebagai majnun, gila. Apa tidak gilanya? Sebab kita, para Nabi dan Rasul, mengajak untuk percaya kepada sesuatu yang tak tergambar oleh akal. Tuan-puan, Allah tu boleh digambar oleh akal? Tak. Syurga boleh digambar dengan akal? Tak. Neraka boleh digambar dengan akal? Tak. Pahala, dosa boleh digambar dengan akal? Tak. Kita percaya sebab kita beriman. Kita percaya sebab kita beriman. Cuba buktikan, betul ke ada pahala? Apa yang kita percaya ni tuan-tuan, sebenarnya tidak dapat digambarkan oleh akal. Macam mana? Cuba gambarkan pahala tu, gambarkan. Tak boleh, akal kita sangat terhad, tak boleh nak gambarkan. Kalau orang lain sebut kita ni gila. Kau ni gila, kau tak boleh buktikan pahala tu ada ke tak. Kau gila, kau percaya pada suatu benda yang tak mungkin ada. Sebab tak boleh dibuktikan oleh sains. Kita ni beriman tuan-tuan. Dan syukur kerana Allah pilih kita untuk rasai iman tu. Kita rela walaupun dipanggil gila. Kita rela. Ui, dahsyat. Dan kalimah wasdujir. Sebab Jawa kan, dia macam tebal sangat jimnya tu. Wasdujir. Dalam ayat ni, bagaimana sebenarnya perkataan dari Allah itu, dia ada unsur ugutan pada manusia. Ada unsur ugutan. Kadzabat qablahum. Telah mendustakan, itu kan bentuk amaran. Tapi cuba tengok, apa yang mereka buat pada Nabi Nuh. Wasdujir adalah bentuk ugutan kepada Nabi Nuh. Wasdujir ni bentuk ugutan kepada Nabi Nuh. Dia memberi ancaman. Nabi dan Rasul dari dulu diugut dan diseksa. Diancam. Malah dibunuh. Pernah kita tahu berapa ramai para Nabi dan Rasul yang dibunuh? Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Dibunuh. Dan cuba tengok. Ada Nabi yang dibunuh. Ada Nabi yang dibunuh. Walaupun kita tahu bukan dia yang dibunuh. Disalib. Ditukar. Tapi berapa ramai manusia yang happy Nabi disalib. Happy. Seronok. Nabi disalib. Malah diangkat jadi Tuhan. Kita yang melihat, kita tak ada brain. Kita tak tahu siapa yang gila sebenarnya ni. Diorang ke kita?
Tu level wasdujir. Nabi-nabi ni diancam. Kalau Majnun, perkataan. Wasdujir, atau fizikal. Ancaman fizikal. So, setakat tuduhan tu, mulut pun memberi impak sama seperti perlakuan fizikal. Dan zaman berzaman para nabi dan rasul diancam semacam itu. Dia bukan saja tak nampak dengan mata, tapi apa yang mereka bawa tak nampak untungnya. Kan apa yang para nabi dan rasul ni bawa bukan hanya tak nampak dengan mata. Saya ambil contoh pahala je lah. Pahala. Kau buat macam ni kau dapat pahala. So kalau aku dapat pahala, aku boleh guna untuk makan. Apa guna pahala untuk ekonomi negara? Pahala tu boleh bagi aku naik pangkat. So apa yang Nabi dan Rasul bawa? Suatu yang benar-benar majnun. Kerana itu dia diancam. Hui, itu bukan lagi tertutup tu. Dipatri. Tuan-puan cuba tengok orang gila tepi jalan. Rata-rata kita abaikan orang gila. Tak ambil pusing. Kan? Kita abaikan, kita tak peduli. Tapi ada satu masa orang gila tu, dia bukan sahaja bercakap, tapi dia convince. Dia convince kita. Jumpa, dia convince. Kita kata dah lah. Dia tetap juga degil nak nak bercakap. Walau kita tak faham apa dia cakap. Kita kata dah lah. Tak nak. Pergi. Kita pun beredar. Dia ikut, dia follow. Dia tetap cakap. Dia cakap dengan bahasa dia. Kita pun lari. Dia ikut, dia kejar. Apa cara untuk kita jauhkan dia? Kita ancam dia. Aku pukul kau nanti. Pegang parang ke, pegang kapak ke, pegang batang paip, ancam nak pukul. Ini yang dilakukan oleh kaum tu bila dia anggap Nabi Nuh gila. Asalnya mereka hanya sebut gila, tak boleh percaya, suruh orang jauhi. Tapi Nabi Nuh consistently, persistent, ajak. 950 tahun tetap ajak. Dan orang ni mula geram. Pukul. Ancam. Ugut. Wasdujir. Bagaimana Allah boleh keluarkan dua perkataan ni? Majnun, wasdujir. Gambarkan dalam Quran. Kalau tidak Allah sendiri memerhati, Allah sendiri dengar, Allah sendiri tahu apa yang berlaku antara Nabi Nuh dan kaum dia. Sekarang Allah bagi laporan. Allah cerita pada kita apa yang berlaku. Nabi Nuh dianggap gila, Nabi Nuh diugut. So tuan-puan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita? Bila kita dakwah, kita beri nasihat pada orang, orang tolak. Allah tahu. Dan Allah ambil kira. Jangan risau. Jangan pernah kita rasa, sia-sialah aku buat ni semua. Bukan ada orang tahu pun. Tak. Teruskan kesabaran. Sabar macam Nabi Nuh. Sebab Allah tahu. Allah tahu. Dan apa yang lebih magnificent tuan-tuan.
Kalau setiap kita lah, katalah saya minta opah, tolong cerita opah punya penderitaan sepanjang opah hidup. Cerita macam mana Ustaz? Opah tolong simplify cerita opah tu dalam 2 perkataan. Oh, saya tak tahu nak pilih lah Ustaz. Saya tak tahulah. 2 perkataan saya tak tahu. Tuan-puan, Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 950 tahun. Berapa lama? 950 tahun. Dalam 950 tahun, usaha dakwah Nabi Nuh dan apa yang Nabi Nuh dapat. Respon daripada kaum dia, Allah simplifikan kepada 2 perkataan. Pertama, kaum dia panggil dia Majnun. Yang kedua, kaum dia sedang mengancam dia. Wasdujir. 2 perkataan. Berapa masa? 950 tahun. Allah pilih 2 perkataan. Dan 2 perkataan ni sangat tepat berkaitan dengan kehidupan Nabi Nuh. Apa yang dihadapi. Kau ada? Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau disuruh buat macam ni, cuba simplifikan kehidupan anda, apa yang anda hadapi sepanjang hidup ni, 2 perkataan. 6 tahun selepas tu pun tak dapat. Allah simplify kehidupan Nabi Nuh. Apa yang dihadapi sepanjang 950 tahun. Setelah itu, setelah Nabi Nuh bersabar menghadapi 2 benda ni, Majnun, kata umpat daripada umat dia, dan ancaman-ancaman daripada umat dia, maka Allah suruh dia berhenti. Dah, sama ada engkau berdakwah atau tak berdakwah, mereka tak terima. Allah bagi kata putus. Nabi Nuh dah berhenti dakwah. Kau buat kapal. Tak kala Nabi Nuh buat kapal tu, dia dah disuruh berhenti dakwah. Kita pernah disuruh berhenti? Tak. Nabi Nuh disuruh berhenti. Tak kala Nabi Nuh sudah disuruh berhenti berdakwah, maka kita boleh baca laporan Nabi Nuh dalam surah Nuh. Laporan Nabi Nuh panjang lebar dalam surah Nuh. Dan bila Nabi Nuh hadapi benda ni, sebab setiap manusia dia ada limit. Manusia ni dia ada limit. Manusia ni dia ada limit. Limit Nabi Nuh 950 tahun. Limit kita berapa lama? Limit kita 10 saat selepas anak kita tak dengar arahan. Itu limit kita. 10 saat lepas anak kita tak dengar arahan, dipanggil tak menyaut. Itu limit kita. Nabi Nuh punya limit 950 tahun. So, apa yang Nabi Nuh buat setelah dia berulang kali? Bertahun-tahun. Dipanggil Majnun dan Wasdujir, diancam. Fada'a Rabbahu. Tindakan Nabi Nuh ni luar biasa. Kita kalau dipanggil Majnun, kita melawan. Diancam, kita report polis. Malah kalau diancam, kalau kita rasa, nak bentar. Nanti dia dibuka lagi. Kalau kita diancam, kita pergi melawan. Pergi bertumbuk, sanggup berperang bagai. Nabi Nuh punya tindakan. Fada'a Rabbahu. Dia berdoa pada Tuhan dia. Allah cantiknya.
Tuan-puan, kalau kita hadapi kesukaran, berdoalah pada Tuhan. Bukan bingung cari jalan macam mana kita nak selesaikan sendiri. Berdoa pada Allah, ya Allah bantu aku, ya Allah bantu aku. Apa Nabi Nuh kata? Ani sungguh aku ini maghlubun, aku dikalahkan. Fantasir, bantulah aku. Nabi Nuh sudah bersabar. Dan sabar Nabi Nuh bukan sekejap. Dari sudut masa sabar Nabi Nuh sangat lama. Sabar Nabi Nuh sangat lama. Sehinggalah beliau kata, Ani maghlub, ya Allah aku kalah. Ya Allah aku dikalahkan. Fantasir, bantulah aku. Ya Allah aku tak terdaya. Bantulah aku. Ya Allah aku tak sanggup. Bantulah aku. Ya Allah aku kalah. Tapi yang penting, perkataan awal tu, kemana dia tujukan? Kepada siapa? Pada Allah. Malah lebih menarik ialah, apa dakwah baginda sebenarnya? Baginda berdakwah, kenalkan atau minta kaum dia sedar bahawa kita nak berdoa ni hanya pada Allah. Kita nak minta, mohon ni hanya pada Allah. Apa kesesatan kaum Nabi Nuh? Kesesatan mereka yang paling besar ialah mereka memuja 5 orang wali. Mereka memuja 5 orang wali. Dan wali-wali itu diabadikan dalam bentuk berhala. Dan mereka bukan sembah batu. Mereka sembah wali-wali yang mereka gelar tu. Mereka guna wasilah, mereka guna wali-wali itu sebagai perantara dalam doa mereka pada Allah. Mereka tak Nabi Nuh tak kata kau sembah berhala. Tak. Mereka sembah wali-wali itu. Mereka jadikan wali-wali itu sebagai mereka sembahkan wali-wali. Mereka jadikan wali-wali itu sebagai wasilah. Dia tak kata, saya tak sembah berhala. Cuma ada 5 wali yang mereka jadikan wasilah. Itu je. Dan Nabi Nuh perkenalkan, jangan sembah wali-wali ni. Terus minta pada Allah. Seperti mana aku minta pada Allah. Fada'a Rabbahu. Dia berdoa menyeru pada Tuhan dia. Minta pada Allah. Anni maghlubun. Aku kalah. Nabi Nuh mengaku yang dia lemah. Dikalahkan. Susah payah 950 tahun. Tak ramai yang nak ikut. Baginda kata, baginda lemah. Baginda kalah. Ui, dahsyat tuan-tuan. Maka di hujung kalimah itu, Nabi Nuh kata, fantasir. Oleh sebab itu, tolonglah aku. Tolonglah aku. Pendek je doa Nabi Nuh. Pendek je. Perasan tak tuan-puan? Dalam Quran, doa para Nabi ni pendek.
pendek. Dan walaupun pendek, doa ini didengar dan pernah dimakbulkan oleh Allah. Pendek dan doa ini pernah dimakbulkan, tuan-tuan. So kalau tuan-puan nak cari doa, pilih doa ni. Ya Allah, aku lemah ya Allah. Tolonglah aku. Anni maghlubun fantasir. Anni maghlubun fantasir. Rabbi anni maghlubun fantasir. Doa ni pernah dimakbulkan. Doa kita panjang-panjang belum tentu dimakbulkan. Tapi doa ni pernah dimakbulkan. So kadang kita minta ustaz doa. Ustaz tu pula doa panjang-panjang. Belum tentu dimakbulkan. Kenapa baca doa panjang-panjang? Sebab ustaz tu dibayar upah. Doa ni panjang lah. Kalau pendek, tuan rumah pun tak nak bayar. Sebab pendek. Tapi cuba tengok doa para Nabi dan Rasul. Pendek. Ringkas dan padat. So saya sudahi kuliah pada hari ini dengan doa ni. Hidup kita tuan-puan tidak selalunya ada pelangi. Lazimnya kita diuji. Dan bersabarlah pada ujian itu. Sentiasalah minta bantuan dari Allah. Jangan minta bantuan dari yang lain. Ya Allah, fantasir, bantulah aku. Bantu aku hadapi ujian ni. Jangan kecilkan nilai ujian. Tak, aku nak engkau besarkan iman aku untuk hadapi ujian. Begitu lebih munasabah. Kerana kita nak pahala yang besar. Kita nak ganjaran yang besar. Begitu. Barakallahu li wa lakum, kembali kepada Ustazah Jas. Masya-Allah, tabarakallah. Nasihat. Tak nasihat. Bagi satu ayat di sini adalah jangan syukur kepada Allah, syukur alhamdulillah kita dikuatkan 19 lepas lebih tidak usah benar-benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada Ustaz dan juga kepada kami semua supaya dapat lagi bertadabbur dengan Ustaz. Dan Opa punya suara macam tak dengar. oh ya tak? Tak dengar? Tak dengar Ustaz? Jauh Ustaz. Dah kot, jauh jauh. apa? Apa ada depan mic ni? Depan ni. Okeylah. Sekarang dengar ke? Maaf. Dengar. Jelas. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Syukur alhamdulillah. Nak pakai doa tadi dah. Ya Allah, kami lemah. Mudah-mudahan ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami untuk banyak lagi bertadabbur dengan Ustaz. Kerana faham bahawa bagaimana nak kejar cinta Allah, bagaimana nak cari redha Allah dengan banyak baca Quran dan banyak bertadabbur. Kami tak mampu, hanyalah Ustaz yang boleh tolong kami. Allah boleh tolong kami dengan menghantar Ustaz lebih kerap kepada SPAQ. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lepas ini perempuan, berita baik untuk perempuan, mulai hari Selasa 9 malam Ustaz lock diri dia untuk SPAQ. Jadi kita, apa tugas kita? Lock diri kita, jangan ke mana-mana. 9 malam hari Selasa 9 malam mesti berada depan telefon. Sebabnya mesti dengan tadabbur. Hari ini kalaulah ahli SPAQ ada 1,200, tak sampai 1% pun yang berada di depan untuk mendengar tadabbur. Inilah sedihnya kita. Bagaimanapun kita berdoa semoga Allah bukakan pintu hati kawan-kawan kita semua untuk memenuhi lagi yang ini. Tadabbur 5 Disember, tajuk tadabbur. Apa tu Ustaz? Baca sekarang dah hilang. Oh, tu apa? Hari Isnin. Besok kan Isnin? Ya, betul. Besok pagi saya keluar dekat TV Hijrah untuk ulas suratul Fajar, satu surah. Pukul 7 pagi hingga 9.30. Alhamdulillah. Kita darah kita pukul 8 sampai pukul 9. Mana yang sempat kita kena dengar dan mana yang nak dengar teruskan dengar. Okey. Bagus Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita dulu setakat ini dulu. Ustaz Assalamualaikum. Ada persoalan ya perempuan? Ada soalan ke? Silakan. Ada. Dah bagi salam dah tu. Tak apalah, kita tangguh soalan pada hari lain. Tulis Tak je. Saya nak soalan, nak minta kalau jasa baik Ustaz ke atau puan kan. Doa yang Ustaz bacakan tadi tu boleh tak minta tolong di typekan di grup
Okey, Ustaz. Okey puan. Puan buka Quran 529. Tulis di situ Al-Qamar, buka ayat yang keempat, 1, 2, 3, 4. Ujung tanda 10 tu dia ada tulis tu. Ayat Anni ke-10. ma'yutum fantasir. Yang Melayunya Ada yang Alhamdulillah. sebelum tu ada lagi satu. Dia bukan ayat Quran ke apa. Yang masa ada golongan yang tak dapat yang diusir dari telaga okey Ustaz. besar tadi. Oh, yang diusir dari Telaga Kausar tu. Ada sahabat baca doa tu. Okey. Boleh Ustaz ya. Kejap saya Tak pastekan, saya tolong pastekan. kaitkan lah. Bagus tu doa tu. InsyaAllah. Boleh kot Ustaz ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustaz boleh share dengan kita. Share dengan Okey. apa teruskan. Terima kasih Ustaz. Boleh. Ustaz, dengan itu mohon tutupkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga sedikit doa lah untuk kami Ustaz. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami tak mungkin boleh dapat bersabar seperti Nabi Nuh. Kami tak mungkin juga dapat bersabar seperti mana sabarnya para Nabi dan Rasul. Namun ya Allah, dengan ujian-ujian yang kau beri dalam kehidupan kami ini, dengan ujian yang setimpal dengan apa yang kami ada, potensi diri kami yang bakal kami gilap ya Allah, maka berilah kami kesabaran yang tinggi, iman yang besar, dan juga ganjaran yang luar biasa terhadap apa yang pernah kami lalui. Ya Allah, wahai Tuhan kami, banyak kesilapan dan kehilafan yang telah kami lakukan, ketidakfahaman kami terhadap agama. Jangan engkau kira itu sebagai perkara yang perlu diazab ya Allah. Jadikanlah itu sebagai panduan agar kami dapat terus maju ke hadapan. Jadikanlah kesabaran ini sebagai nilai ibadah di sisimu ya Allah. Bantu kami ya Allah. Fantasir, bantu kami untuk meraih rahmat-Mu. Bantu kami untuk kami dapat menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Bantu kami untuk memperelokkan kehidupan kami ya Allah. Anak-anak kami, suami dan isteri kami ya Allah. Agar mereka semua dapat kenal kembali padamu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pinta kami untuk dapat husnul khatimah dan jauhkan kami dari su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi